Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-10 dan 11 dari surah Luqman. Bagi kalian yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada muka surat 270 jilid yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق Allahul Azim. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu perhatikan, dan dia meletakkan gunung ganang di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkanmu, dan menyebarkan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah menyebut perkataan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Telah kita pelajari bagaimana iltifat ini peranannya adalah untuk memberikan penekanan. Wa anzalna, kemudian datang hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Iltifat itu beralih daripada bentuk kalimah orang ketiga dhamir ghaib ila dhamir mutakallim sebagai satu bentuk pengagungan. Dan telah saya jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana Allah menurunkan hujan ni dengan perintahnya kepada para malaikat yang bawa hujan. Mana turun rahmat daripada Allah Ta'ala ni datang daripada Zat yang Maha Agung itu. Perintahnya, kemudian kerja menurunkan hujan itu dilakukan oleh malaikat-malaikat yang membawa tugasan tanggungjawab itu. Bila kita pelajari uslub Al-Quran, maka perkataan-perkataan yang merujuk kepada azamah ini berlaku bukannya penyertaan seperti yang difahami oleh sebahagian pada orientalis yang sengaja mewujudkan satu wacana yang tidak benar terhadap Quran, mengatakan bahawa di sini merujuk kepada Tuhan yang berbilang-bilang disembah oleh orang beriman. Bukan begitu maksudnya, kerana bahasa Arab ini dia ada seni dia sendiri. Iaitu bila kita pelajari di sudut balaghatul Quran, ada berbagai perkara yang kita dapat fahami kaitannya dalam bahasa Melayu pun ada. Arahan datang daripada orang atasan, kami telah buat keputusan. Maka ini adalah salah satu daripada pendekatan dalam semua bahasa di dunia yang telah kita pelajari makna dari sudut majaznya, dari sudut hakikinya. Baik, jadi bila Allah Ta'ala menyebut perkataan di sini hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, kata Tahir Ibn Ashur dan tafsir yang menarik itu tahrir wa tanwir wal ityan bihi mufradan bi ta'wil madhkur wal intiqal min at-takallum ila al-ghaiba fi qawlihi khalaqallah iltifatan li ziyadati tasrih bi anna al-khitab warid min janibillah bi qarinati qawlihi hadza khalqullah. Bahasa Arab ni keunikannya bila kita meneliti, maka arahan perintah hadza khalqullah tunjukkan kepadaku, dan bahasa Arab pun telah saya terangkan kepada tuan-tuan masa kita belajar juz amal lagi. Bila penyebutan perkataan ra'a, yara dalam tara ni perkataan ru'ya, perkataan ra'a dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia merujuk kepada ilmiah, kadang-kadang merujuk kepada basariah. Telah saya terangkan kepada tuan-tuan kalau dalam bicara kita fanzuru maza tara dan nazara perkataan ra'a pula selepas itu. Bagaimana maksudnya? Kebanyakan yang warid dalam Quran ataupun dalam penggunaan bahasa Arab bila menyebut perkataan ra'a ni fa'aruni, tunjukkan kepadaku, di sini merujuk kepada maksud ru'yah ilmiah. Dia adalah pengetahuan sebenarnya. Macam kita cakap kepada sama kita pun kadang kita kata, awak nampak tak? Awak nampak tak? Nampak bagaimana ni? Nampak melihat secara fizikal ke ataupun faham? Kadang-kadang perkataan nampak yang kita gunakan itu merujuk pada awak faham tak? Nampak tak? Bagaimana tindakan saya ni? Jangan kita tengok tindakan pula. Tindakan adalah benda yang bersifat abstrak. Maka demikian juga bila penggunaan Quran, bila fa'aruni, beritahu kepadaku. Dan di samping itu boleh juga membawa maksud tunjukkan kepada aku. Kedua-duanya betul. Tapi penggunaan yang banyak dalam Quran bila merujuk perkataan ra'a ni biasanya merujuk kepada ilmiah, kata Syekh Tahir Ibn Ashur. Jadi فيتعين أن يكون فأروني تحكما لأنهم لا يمكن لهم أن يكافئوا
yukafi'ullah ziyadatan ala kaunil amri musta'malan fi ta'jiz. Ini dalam bahasa Arab dia merujuk pada satu usul tahakum sebenarnya. Tahakum mana apa? Sarkastik. Kamu mampu tak buat selai daun yang jatuh, yang gugur, kekeringan itu? Usahakan pokok yang hidup, daun yang kering itu pun kamu tak akan mampu untuk membuatnya. Maka inilah dia pendekatan Quran bila Allah SWT memberikan ingatan, cabaran kepada puak golongan mereka yang zalim ini, yang menyembah selain daripada Allah SWT. Datang peringatan dan telah contoh saya berikan kepada tuan-tuan bila Allah menyebutkan satu lagi bentuk amaran dan juga peringatan tegas, bahkan kecaman, balil zalimuna fi dhalalim mubin. Orang yang zalim ini, yang degil ini, yang kafir ini, selepas tidak menggunakan akalnya berada dalam kesesatan nyata. Kalau dia sesat seorang diri tak mengapa, tapi dia sesat dengan membawa manusia untuk melakukan kesesatan itu juga. Contoh yang telah saya beri kepada tuan-tuan, kata Dr. Latif Nabulusi dan tafsir ni, bila berjalan waktu malam menaiki highway itu, kita lihat signboard yang ada terang menunjukkan kepada kita jarak arah yang betul. Kalau silap tempat yang kita nak tuju, tak mengapalah, leka-leka keluar highway dan buatlah U-turn. Senang begitu kan. Tapi ini tidak, dia keluar daripada highway dan lalu di jalan yang penuh dengan kegelapan itu, mendedahkan diri kepada bahaya, mungkin jatuh dalam longkang sungai dan sebagainya. Kegelapan jalan pun kita tak nampak apa, tak ada kompas pula tu. Inilah dia yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Salah satu maksud balil zalimuna fi dhalalim mubin. Contoh-contoh yang kamu lihat depan mata yang Allah kemukakan, zaujin karim yang telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu, bagaimana tanaman yang Allah jadikan. Duduk mengkaji sebatang pokok dengan bunganya pun dah memadai untuk timbul dalam diri kita azamatullah, kehebatan Allah SWT. Ini kemudian kalau kita melihat satu taman, satu kawasan tasik dengan ikannya, subhanallah, mengikut kajian dalam sungai yang besar di Brazil itu, Amazon itu, bahkan sehari saintis menemui serangga yang baru yang mereka tak pernah rekodkan pun, berapa juta, berapa ratus ribu spesies yang ada. Maka mampu tak kamu menciptakan binatang yang kerdil, yang kecil seperti itu, makannya, kehidupannya, perkembangannya, pembiakannya? Itu satu topik yang sangat luas. Tapi bila Allah kemukakan contoh-contoh yang sedemikian pun kamu tak mampu untuk menandinginya. Maka maksud yang dikehendaki wallahu alam dalam ayat ini, orang musyrikin berada dalam dhalalim mubin, maknanya al-kufrul fazi'. Al-kufrul fazi' berarti satu kekafiran yang sangat tidak masuk akal dan sangat pelik. Ada kalangan mereka ni yang menjadikan haiwan tertentu seperti lembu itu untuk sembahannya. Di manakah akal? Di manakah tempat berfikir? Kata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam buku beliau yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan, Madza khasirul alam min hitaatil muslimin. Di benua India itu mempunyai ratus juta Tuhan yang disembah, termasuklah kemaluan orang lelaki pun menjadi sembahannya. Kenapa? Kan itulah sumber kehidupan bagi mereka. Yang menjadikan kehidupan, memulakan kehidupan, itulah auratnya, kemaluannya orang lelaki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dzalika dhalal wa hal ba'da al-haqqi ila dhalal. Selepas kebenaran menggunakan akal ni dengan panduan wahyu, menjadikan hati tenang. Kalaulah kamu masih tidak mampu menggunakan akal itu, ada tak selepas kebaikan-kebaikan ditawarkan, ditunjukkan, diterangkan, ada tak selepas itu masih lagi kebenaran yang kamu sangkakan? Kamu tidak akan menemuinya sama sekali. Jadi muslim-muslimat dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir Nazmud Durar mengatakan penyebutan nama Allah SWT yang dapat kita lihat dalam ayat al-Quran kaitannya dengan ayat sekarang ini, iaitu wahwal azizul hakim, yang telah kita pelajari perkataan izzah dan juga hikmah. Maknanya ketentuan Allah dalam pemberian hidayah ini adalah satu benda yang bila kita berada dalam nikmat, berada dalam hidayah, berada dalam kehidupan yang terbimbing dan terpimpin, kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Ayat ini mempunyai kaitan dengan perkataan ihsan, muhsinin yang kita telah pelajari daripada awal surah ni lagi. Maka datang ayat berikut yang akan kita lihat hikmah yang Allah berikan kepada Luqman, bahawa hikmah ni salah satu maksudnya bila Allah berikan hidayah itu kepada seseorang, menjadikan dia beramal saleh, kehidupannya terpandu, maka sampailah dia selepas mujahadah kepada peringkat muhsinin, yang sifat ihsan yang telah kita pelajari beberapa kali sebelum ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maknanya meletakkan satu ibadah yang dilakukan itu dengan penuh keyakinan bahawa ia dipantau, dilihat oleh Allah SWT. Perhatikan ya, bahawa keperkasaan dan juga kebijaksanaan Allah ni menyebabkan sebahagian manusia mendapat hidayah daripadanya, itu merupakan pilihan daripadanya. Maka takdir yang ada dalam ayat ini, kata Imam Al-Biqai, lianna adlalnahum bihikmatina wa atayna al-hikmata alladhina qabilu ayatina wa ahsanu ta'abbuda lana fama abadu sanaman wala malu ila lahwin lianna dhalika ainul hikmah likaunihi wada'an li syai'i fi mahallihi fahuwa taqrirun li takhsisin nabi sallallahu alaihi wasallam birisalah. Maknanya kehebatan yang ada dalam sebutan kisah daripada awal lagi tentang sifat ihsan, kemudian jauhi sifat lahu, dan kemudian orang kafir ni telah menzalimi diri mereka sendiri kerana meletakkan satu perkara itu bukan pada tempatnya, tidak menggunakan akal yang Allah berikan untuk mencari kebenaran. Maka ini semua adalah kehebatan Allah SWT dalam ketentuannya. Ini semua tanpa ada gangguan atau campur tangan ataupun pengaruh daripada mana-mana pihak, iaitu golongan yang menerima ayat-ayat kami, tanda-tanda
tanda-tanda yang kami utuskan, wahyu yang kami turunkan. Maka mereka telah melakukan ibadah sebaik mungkin dengan kemampuan diri mereka, dan mereka tidak menyembah berhala dan tidak pula cenderung kepada perkara-perkara melalaikan. Maka ini adalah pembukaan kepada hikmah yang akan dibawakan dalam ayat-ayat berikutnya. Dan ini merupakan satu takrir, satu pujian dan pengiktirafan, sanjungan terhadap Nabi SAW yang membawa risalah. Allahu Akbar. Ini kaitan yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya Nazm Durar, bahawa keselasian ataupun keterikatan ayat ni satu sama lain, seumpama yang telah kita pelajari dalam tafsirkan Quran oleh Syekh Abanaka Al-Maidani dalam Qawaid Tadabbur Al-Amthal Al-Quran, bahawasanya manhaj yang menarik untuk mentafsir Quran ni namanya manhaj syajarah, iaitu kita tasjir ayat, kita melihat Quran ni sebagai satu pokok. Asasnya akidah, cabangnya dah hanya ke mana pun ia menuju di angkasa, dia tetap menyokong pokok yang dasarnya, akarnya yang terpahat di bumi, itu adalah akidah. Maka ini yang dapat kita lihat bila perkataan ni kesesuaiannya dalam kisah yang dibawakan, dan akan kita explore lebih lanjut lagi dalam ayat yang berikutnya tentang penganugerahan sifat hikmah kepada manusia namanya Luqman. Jadi dalam ayat ke-10 dan 11 ni Allah kemukakan bukti, dalil, petunjuk atas kewujudan Allah SWT yang Maha Agung dan hikmahnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan langit ni pula tiada tiangnya, dan Allah menahan dengan kudratnya bahawa ia tidak jatuh. Penciptaan bumi yang agung dengan gunung ganangnya, kemudian tidak bergoncang dengan sewenang-wenangnya, melainkan dengan ketetapan Allah pada waktu yang tertentu. Dan Allah menjadikan di permukaan bumi ni penghuninya. Sampai hari ini manusia masih lagi mengkaji apakah di planet-planet lain ada makhluk lain yang duduk ataupun tidak. Dan Allah telah menjadikan manusia itu begitu ramai penghuninya, tapi masih lagi mencukupi rezeki yang diberikan olehnya dengan pokok-pokok yang mengeluarkan hasil. Maka ini semua adalah berbagai bentuk penampilan kekuasaan kudrat Allah SWT yang Maha Agung. Dan turunnya hujan yang telah digambarkan dalam ayat ini, bagaimana tumbuhnya berbagai pokok yang indah bentuk dengan tanaman yang hasilnya, produktivitinya, buah-buahannya yang manfaat, daunnya, kadang-kadang akarnya, dengan berbagai bentuk herba yang dijadikan oleh Allah SWT. Maka gambaran yang dikemukakan di sini adalah untuk mewujudkan kesedaran diri manusia betapa Allah SWT yang menjadikan ini semua maha indah, maha berkuasa, maha agung, maha hebat dia. Kalau tuan-tuan pergi melancong kepada tempat sekalipun dalam dunia, apa yang tuan-tuan tunjukkan kepada orang lain? Kita pamerkan dekat media sosial kita masing-masing kan, cantiknya alam, cantiknya pemandangan, cantiknya gunung ganang. Tuan-tuan perasan tak? Ada tak benda lain yang ditunjukkan? Cantiknya binatang yang ada kat sini, bulu-bulunya. Ini semua adalah rakaman keindahan yang Allah jadikan. Maka dibekalkan hati itu untuk berfikir, untuk melihat dengan penuh takjub hebatnya alam yang Allah ciptakan, interaksi langit dengan bumi, bertemunya langit yang indah yang biru itu dengan langitnya dan ada snow capnya, nanti di bawah dengan pokoknya yang hijau dengan tasik-tasiknya yang indah, lepas tu binatang, manusia yang hidup padanya. Satu part sahaja lagi, satu bahagian sahaja lagi daripada apa yang kita saksikan ni, untuk mewujudkan oleh kita pengiktirafan mengatakan haza khalqullah. Sampai ke tahap ini kelebihan yang ada pada si mukmin, iaitulah dia mengetahui ini semua ciptaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kemudian dalam apa yang boleh kita pelajari min fawaidil ayat, daripada kehebatan ayat-ayat yang telah kita bacakan ni, ayat 10-11, Allah menegaskan kuasanya yang Maha Mencipta, bahawa semua yang disebutkan itu dapat disaksikan secara langsung. Jadi contoh-contoh yang saya kemukakan tadi, kita pergi bercuti di mana tempat dalam dunia pun, ke Kundasang ke Bandung ke Thailand ke Eropah ke India ke China ke, semua yang akan akhirnya menjadi tarikan dan sebutan dan gambaran yang kita pamerkan kepada orang adalah keindahan ciptaan yang Allah jadikan. Maka bersyukurlah menjadi orang beriman. Kan itu antara doa yang selalu kita ucapkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dengan hidayah daripada Allah, syukur padanya, dengan segala hidayah daripadanya lah datang sempurna segala nikmat dalam hidup ini. Baik, kita akan masuk ayat ke-12 dan 13 yang boleh akan datang, permulaan hikmah penceritaan yang Allah kemukakan tentang Luqman. Langkah pentingnya untuk kita pandukan kepada hidayah yang Allah bawakan ni, terutamanya dalam kehidupan yang penuh cabaran pagi, kita merupakan ayah ibu, merupakan abang kakak, guru, pendidik yang punya tugas besar, tugas untuk melahirkan generasi. Maka ini patut mula dengan melihat mereka yang di bawah naungan kita, pendidikan yang sewajarnya kita tekankan untuk mereka supaya jadi seindah yang Allah kemukakan dalam ayat-ayat ini. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.